على سيدنا ومولانا محمد صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتزل الرسول ضربه واصلب الشعرى وازداد الكرسي وهيبة وانكارا وامتلأت السماء وعد القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أكرمك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى Assalamualaikum, ini kita live bersama Ustaz Faisal Ilahi Abu Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum cukup kuat jawab salamnya. Sudah makan malam ke belum? Sudah makan malam ke belum? Apakah kalian masih merasa ngantuk? Maka saya doakan siapa-siapa yang jawab salam saya dengan keras dan kuat, moga-moga Allah ampuni dosanya. Saya doakan siapa-siapa yang jawab salam saya dengan keras dan kuat, moga-moga Allah lancarkan rezekinya. Saya doakan siapa-siapa yang jawab salam saya dengan keras dan kuat, yang punya penyakit, moga-moga Allah angkat penyakitnya. Amin. Saya doakan siapa-siapa yang jawab salam saya dengan keras dan kuat, yang punya hutang, moga-moga Allah lunasi hutangnya. Yang terakhir tuh kuat amin. Nampak benar orang banyak berhutang di sini. Orang kampung ini banyak berhutang nampaknya. Saya doakan siapa-siapa yang jawab salam saya dengan keras dan kuat, moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan insan yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Allah telah menggerakkan tangan kita, Allah telah menggerakkan kaki kita, Allah telah menggerakkan hati kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Kemudian Allah telah memilih saya dan semua jemaah yang hadir saat ini untuk duduk di dalam majlis yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, mana-mana majlis zikir. Di dalamnya walaupun hanya ada 2 orang, tapi bercakap tentang Allah dan Rasulnya, maka disebut sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga di dunia. Moga Allah angkat acara kita pada malam ini sebagai Raudatul Jannah. Amin ya Rabbal. Kepada seluruh takmir Masjid Babul Ihsan, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pegawai kerajaan yang hadir saat ini, maafkan saya tak dapat menyebutkan nama anda satu persatu, tapi dengan tidak menyebutkan nama itu tidak bermakna saya mengurangi rasa hormat kepada anda semuanya. Anda semua bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar jemaah? Tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik, adik-adik, abang kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini adalah kedatangan yang pertama kalinya ke desa Sungai Awan. Desa Sungai Awan. Selama ini udah berdakwah di Ketapang banyak tempat dan baru kali ini dapat sampai ke tempat antum. Moga-moga ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Sebelum kita mulakan tausiah, adalah lebih baik bagi saya untuk memperkenalkan diri saya. Bolehlah kita bertaaruf sekejap, boleh tak? Betul. Nah, nama yang diberi adalah Faisal Ilahi bin Habib Rahman. Asal tetangga anda, jiran anda dari negara Malaysia. Ya, Malaysia ke Malaysia? Iya ke? Baik, dan Alhamdulillah, ini bukannya pertama kalinya saya datang ke Kalbar. Udah banyak kalinya berdatang ke Kalbar berdakwah di sini sejak tahun 2015. Sering bolak-balik, kan? Keliling semua kabupaten kota, 14 kabupaten kota yang ada di Kalbar ini. Alhamdulillah, jodoh pun ketemu dengan orang Kalbar. Dapat Malindo. Tahu Malindo? Malaysia Indo. Ya, Malaysia nikah dengan orang Indonesia. Alhamdulillah, zaujah orang Mempawah. Tak dapat Ketapang, dapat Mempawah pun jadilah. Kalau saya sebutkan nama kampung saya rasa semua jemaah pasti tahu nama kampung saya. Kampung Durian Runtuh. Kalau jemaah ketawa tu, maksudnya faham lah. Kampung siapa tu, Bu? Kenal Upin Ipin? Kenal Tok Dalam? Ni guru ngaji Upin Ipin datang ni. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, boleh faham bahasa saya? Faham ya? Jelas? Sama enak didengar? InsyaAllah enak ya. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, tadi ketika saya solat isyak, kita ta'aruf sebentar ya, kita santai kerana saya nak mau tegang. Boleh tak? Boleh? Santai-santai kita. Tadi ketika saya solat isyak datang untuk solat isyak, tadi terjumpa dengan satu anak kecil, kan? Dia lihat saya dari bawah ke atas. Lama dia perhati saya. Saya kata apa kena dengan budak ni? Kan? Nah, terus dalam hati dia pun kata dengan teman ni, kayak Syekh Ali Jabir ya. Adiknya kali ni. Alhamdulillah, Bu, saya bukan orang Melayu. Bukan orang Melayu. Nampak macam Melayu ke? Tak ada. Bukan orang Jawa.
Memang bukan, apatah lagi bukan orang Cina. Nah, saya adalah campuran dua bangsa. Almarhum ayah saya orang Arab. Dari negara Irak, tinggal di Malaysia. Umi saya orang India. Nah, yang ibu-ibu suka cerita Hindustan, tahulah dia. Makanya jadi seperti kayak gini. Nah, hidungnya pas dah, Bu. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam suatu surah ini satu kalimat yang mana kalimat ini diulang lebih daripada 30 kali. Surah Ar-Rahman, dan satu kalimat ini Allah ulang lebih daripada 30 kali. Surah apa, ayat apa itu? Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Nikmat mana wahai kamu jin dan manusia yang kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, pakcik-pakcik sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pelbagai macam nikmat, betul? Ada nikmat yang Allah beri ketika kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku jodoh, berikan aku rezeki, ya Allah, kurniakan ini, ya Allah, berikan aku itu. Ada nikmat yang kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita. Betul atau betul? Dan ada lagi satu lagi nikmat yang Allah beri kepada kita tanpa kita pernah minta pun kepada Allah, yakni dua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita tanpa kita pernah minta pun kepada Allah, yakni yang pertama, nikmat menjadi seorang Islam, seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Satu-satunya agama yang aku redha adalah agama Islam. Maka bersyukurlah kita kerana kita lahir sudah menjadi seorang Muslim. Ada juga pertengahan Allah berikan hidayah pada kita, langsung kita pun memeluk agama Islam. Ini nikmat paling besar yang Allah berikan pada kita. Terus nikmat kedua yang Allah berikan kepada kita tanpa kita pernah minta pun kepada Allah, apakah itu? Nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang hadir saat ini, pernahkah kita minta untuk menjadi umat Rasulullah? Pernahkah kita minta dengan Allah? Tidak. Kita lahir-lahir, Allah pilih saya dan semua yang hadir saat ini untuk menjadi bahagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat kedua terbesar yang harus kita syukuri. Sudah bersyukur apa belum? Maka dalam rangka kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam harus mensyukuri kelahiran Nabi SAW. Syukur tak kita? Sekarang saya nanya dengan jemaah, kalau anda sambut birthday, apa birthday ya? Hari kelahiran. Suka sambut hari kelahiran. Apa hari kelahiran sini? Hari lahir. Ulang tahun apa? Apa milad? Milad. Suka tak sambut milad ahli keluarga kita? Kalau dah nikah, suka tak sambut milad isteri kita? Ada tak? Pernah tak? Sering tak? Sering. Setiap tahun kalau tibanya waktu, kita pun sambut milad ahli keluarga kita. Kita sambut milad anak-anak kita. Tapi, boleh tak kita sambut milad Rasulullah SAW? Apa salahnya? Kenapa? Kerana disebutkan orang yang paling kufur kepada Allah, yakni bapa saudara Rasulullah SAW. Kenal bapa saudara Rasulullah? Kenal? Siapa bapa saudara? Bapa saudara apa sini? Enggak, apa sebutan bapa saudara? Faham ya bapa saudara? Paman. Pakcik Rasulullah. Nah, kenal? Abu Lahab kenal? Yakni satu adik-beradik dengan ayah Rasulullah, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib. Ni adik-beradik ni, Abu Lahab dengan ayah Nabi SAW, Abdullah. Nah, ketika mana Rasulullah lahir, dapat kabar berita Abu Lahab mula-mula ni,
ketika mendengar kalimat bahawa Rasulullah telah lahir daripada hamba sahaya Abu Lahab yang namanya Suaibah. Suaibah ni adalah ibu susuan kepada Rasulullah. Maka datang Suaibah, "Ya Abu Lahab, ni sepupu, apa bahasa sini? Ponakanmu sudah lahir. Yakni daripada Aminah." Maka dengar kabar berita terus. Apa kata Abu Lahab? Gembiranya Abu Lahab. Langsung Abu Lahab kata, "Aku merdekakan engkau wahai Suaibah. Aku merdekakan engkau. Kau tak perlu jadi lagi hamba aku." Ni satu sifat yang dilakukan oleh Abu Lahab ketika mendengar kelahiran Rasulullah. Tapi Abu Lahab beriman tak kepada Rasulullah? Tidak. Allah malah laknatnya dalam Al-Quran. Kita tahu surahnya. Surah apa tu? Tabbat yada Abi Lahab. Nah, kalimat Allah laknat Abu Lahab. Allah kata pasti Abu Lahab ni mati dalam keadaan kufur. Maka dia pun mati dalam kufur. Dan ahli keluarganya bermimpi ketemu Abu Lahab dalam mimpi. Dan Abu Lahab datang katanya, "Aku setiap hari diseksa kecuali hari Isnin. Allah setiap hari seksa aku dalam api neraka. Tapi aku tidak diseksa satu hari, yakni hari Isnin. Dan di hari Isnin itu aku diberi minum. Minumnya itu pun sehujung ibu jari ni. Setitis gini ni dikasih kepada Abu Lahab. Tak diberi minum. Tapi hari Isnin diberi. Gara-gara apa? Kerana Abu Lahab pernah merasa senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Kalau Abu Lahab yang kufur sahaja Allah bagi keringanan dalam seksaan, apatah lagi kita umat Islam yang paling cintakan Rasulullah. Apa salahnya kalau kita menyambut Maulidur Rasul? Di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada syair, kasidah, ada tausiah, ada jaga silaturahmi, semuanya ni. Ada pahalanya tak? Ada. Moga-moga Allah berikan kita pahala yang besar dengan menyambut Maulidur Rasul ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Sudah cinta apa belum? Sudah ke belum? Masih dah cinta Rasulullah apa belum? Ibu cinta Rasulullah apa cinta suami? Mana lebih banyak? Cinta Rasulullah atau cinta suami? Nah, suami dengar baik-baik, isteri sebut apa? Dua-duanya. Mana boleh dua-duanya? Kan? Nah, maka disebutkan dalam Al-Quran, nak dapat cinta kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalian tidak akan sempurna iman kalian sehingga, kata Rasulullah, sehingga kalian mencintai aku melebihi daripada orang tuamu, melebihi daripada anak-anakmu, melebihi daripada seluruh manusia yang ada dalam muka bumi. Nah, nak dapat sempurna iman kita, maka wajib menyintai Rasulullah melebihi segala-gala. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Kayak tak ada semangat. Ini kenapa ni? Belum makan? Kerana panas ke pakai masker atau macam mana ni? Boleh saya berdiri ni? Boleh ha? Biar nampak jelas sikit antum. Kamu bu ketinggian? Harus ngomong ini ya? Sakit leher pulang nanti ya? Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam satu ayat ni. Ayat ni sering saya ulang di mana-mana, yakni surah Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian ingin dicintai oleh Allah. Nak dapat cinta Allah nak? Mau dicintai oleh Allah nak? Bagaimana caranya? Allah sebutkan. Nak dapat cinta Allah macam mana? Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai Rasulullah, mencontohi Rasulullah, apa akan berlaku kepada kita? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Syaratnya apa? Nak dapat cinta yang paling agung, cinta Allah, wajib menyintai Rasulullah. Seperti yang dibacakan oleh Qori tadi kan, Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang terbaik, contoh yang harus kita contohkan. Saya nak nanya anak-anak muda di kampung ni, siapa idola anda? Siapa? Band mana? Wali band? Siapa idola anda? Artis Korea? Lee Min Ho? Shahrukh Khan. Allahu Akbar. Shahrukh Khan langsung ni. Siapa idola kita? Kalau kita idolakan pemain bola, contohnya Cristiano Ronaldo, contoh. Lionel Messi, contoh. Kita suka ni. Maka apa kata Rasulullah? Kalian nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang paling antum cintai. Kalau sangat cintakan Lionel Messi, nanti di akhirat kumpul dengan Lionel Messi. Kumpul dengan Cristiano Ronaldo, kumpul dengan artis Korea, kumpul dengan siapa tadi? Shahrukh Khan, semualah, semua Khannya. Di mana mereka nanti? Surga. Subhanallah. Kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia masuk Islam, maka insya Allah dalam surga. Tapi kalau dia tak beriman, kafir, meninggal dalam keadaan non-Muslim, apa jadi? Jumpa di neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik. Jika kalian tidak mau masuk neraka, nah kalau tidak, jangan mengidolakan orang-orang yang bukan dalam kita. Idolakan. Dalam Islam ni banyak kita nak idolakan. Betul? Ada sahabat Nabi, ada ulama-ulama besar yang boleh kita contoh. Kenapa nak mau contoh dengan mereka? Nah, ni fikirkan, kalau kita cinta Rasulullah, pasti kita akan idolakan Rasulullah sepenuh hati kita. Sudah atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah, saya nak cabar ni. Tahu cabar? Cabar apa ya? Saya nak cabar anda. Bukan cobaan. Cabar tu apa? Cabar, tantang. Saya nak kasih tantangan. Boleh? Boleh? Nak tengok bagaimana apa cintanya penduduk desa Sungai Awan Kiri ini dengan Rasulullah. Saya nak tengok macam mana. Boleh? Boleh? Sunnah masuk ke tandas. Sunnahnya baca doa. Apa doanya? Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu itu doa iftar, doa buka puasa. Apa doanya masuk tandas? WC. Masuk WC. Apa doa masuk WC? Oh, tak tahu pula tandas apa ya? Oh, itu bingung apa pula tandas ni? Oh, Malaysia tandas tu toilet, WC. Doa masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bagus. Kalau keluar WC kaki kiri. Masuk WC kaki kiri. Keluar WC kaki. Masuk rumah kaki. Keluar rumah kaki kiri. Salah. Salah, Bu. Masuk rumah kaki, keluar rumah kaki kanan. Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki kanan. Salah. Salah lagi. Macam mana ni? Apa tadi, Kak? Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki kiri. Kenapa kiri? Siapa yang boleh jawab? Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kanan. Tapi kenapa masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri? Kenapa? Kerana tidak ada tempat yang lebih mulia daripada masjid. Di atas muka bumi ini, tempat yang paling mulia masjid. Ketika kita masuk kaki kanan, keluar rumah Allah kaki kiri. Kerana masjid tempat yang paling mulia, kita pergi ke tempat yang tidak semulia masjid tadi. Faham dong?
Jelas? Sekarang nanya lagi nih, Masya Allah. Ini kayak belum kompak lagi nih antum. Kan? Mau nak dites lagi nih? Mau? Mau? Oke, baik. Doa tidur? Doa tidur. Langsung tidur semua nih. Apa doa tidur? Bismillah. Doa bangun tidur? Tak ingat Pak Ustaz doa bangun tidur. Rata-rata orang bangun tidur, apa dicarinya? Mana HP? Mana HP? Betul, betul. Dia duduk tak baca doa bangun tidur. Bangun tidur cari yang pertama tu HP. Betul, betul. Nek umat akhir zaman, Allahu Akbar. Belum cukup cinta kepada Rasulullah. Kalau nak dapat cinta tadi, fattabi'uni, ikut. Macam mana nak ikut? Apa makanan kesukaan Rasulullah? Makan? Kurma, sawah. Kurma itu makanan kebiasaan orang Arab. Maka orang Arab makan, Rasulullah pun makan. Apa makanan buah kegemaran Rasulullah? Buah apa? Pak Edi ya. Tadi itu saya ke rumah bapak siapa? Ke rumah beliau hidangkan makanan kegemaran Rasulullah. Buah kegemaran Rasulullah. Buah tembikai. Buah apa? Tembikai. Tembikai itu bahasa Malaysia. Di sini semangka. Oh, kata dia. Belajar sikit bahasa Upin Ipin. Boleh belajar. Nah, Nabi paling suka makan buah semangka, buah tembikai. Maka ada seorang sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni digelar qadam Rasulullah, pelayan Rasulullah. Kenapa? Dari kecil, usia beliau 10 tahun, ibu beliau titipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak punya wang, aku tak punya apa-apa nak berikan. Ni aku titipkan anak aku ni, Anas bin Malik, untuk mengabdikan diri kepadamu ya Rasulullah. Dari kecil, Anas bin Malik dekat dengan Rasulullah. Ambil air wudu, ambilkan sandal Rasulullah, ambilkan pakaian, apa-apa ke mana-mana. Sering didampingi oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini adalah antara 3 sahabat besar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis tingkat pertama tu adalah daripada 3 sahabat besar. Yang pertama Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Beliau yang paling banyak melihat Rasulullah. Yang kedua sahabat Abdullah bin Umar. Maka kita lihat dari Abdullah bin Umar kan hadisnya. Yang ketiga Anas bin Malik. 3 sahabat besar. Maka Anas bin Malik ni usianya panjang. Allah berikan usia yang panjang kepada Anas bin Malik. Dan disebutkan dalam riwayat bahawa Anas bin Malik mempunyai 100 orang anak-anak. Berapa anak? Ada yang di sini 100 anak? Pak Ustaz, 1 pun tak mampu. Maka Anas bin Malik suatu hari bersama dengan Rasulullah pergi ke rumah sahabat. Dijamu oleh sahabat tadi. Maka datang bertamu ke rumah orang. Maka datang Rasulullah. Anas bin Malik perhati ni Rasulullah. Maka Rasulullah duduk. Dihidangkan depan Rasulullah pelbagai macam buah. Ada buah kurma, ada buah tembikai. Apa tadi tembikai? Ada buah semangka, ada buah anggur. Maka Anas bin Malik perhati Rasulullah dari jauh. Anas bin Malik perhati. Apa yang pertama baginda akan ambil makan? Ternyata jemaah yang dirahmati oleh Allah, baginda pertama kali ambil buah apa? Salah. Makan baginda pertama kali banyak macam buah ni. Baginda pertama kali mengambil makan apa buah apa? Buah labu. Tahu labu? Buah labu. Sejak itu Anas bin Malik ni paling tak suka makan buah labu. Tapi sejak melihat Rasulullah makan pertama tu buah labu,
Sejak itu Anas bin Malik menukar cita rasanya. Daripada tak suka makan buah labu, malah menyukai buah labu. Kerana apa? Kerana Rasulullah suka makan buah labu. Ni contoh orang yang cinta kepada Nabi. Sanggup menukarkan cita rasanya daripada tak suka kepada suka. Kerana siapa? Kerana Rasulullah. Sudah buat seperti itu atau belum? Belum. Kalau belum lagi kita boleh mengaku sebagai umat Nabi. Lanjut dah ni? Lanjut dah ni? Sepakat sampai nombor berapa ni? Satu aku dah pulang lah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, itu tadi menukar cita rasa untuk Rasulullah kerana mengikuti sunnah baginda. Kalau kita belum mampu, belum lagi disebut menyintai Nabi SAW. Terus, para sahabat Nabi SAW sangat cinta Nabi. Sampaikan apa jemaah? Sampaikan uban di kepala Nabi pun dihitung, dikira. Selama Rasulullah hidup sampai usia 63. Nah, dan selama Rasulullah 63, baginda beruban. Tapi uban baginda tak banyak. Disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Apa kata dalam kitab tersebut? Rasulullah mempunyai uban tidak melebihi 20 helai. 20 helai, antara 14 sampai 20. Sedikit di kepala, sedikit di tepi ni, dan sedikit di janggut. Jadi kalau kita mimpi Rasulullah, moga-moga kita bisa mimpi Rasulullah. Amin. Moga-moga Rasulullah bisa hadir dalam mimpi kita. Pengen tak? Pengen tak ketemu Nabi SAW? Nah, pengen. Nah, kalau kita mimpi Rasulullah, nampak ni cahaya besar, orang pakai wajahnya bercahaya, jenggotnya semua putih, rambutnya semua putih. Apakah itu Rasulullah? Bukan. Rasulullah tidak mempunyai uban yang banyak. Tadi 14 sampai 20 helai. Maka ngaji harus tahu ni. Jangan esok bangun ni, aku mimpi Rasulullah malam tadi. Wah, walhal bukan. Betul. Nah, terus suatu hari sahabat Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah. Terus apa kata Abu Bakar As-Siddiq melihat uban pada kepala Nabi? Wahai Rasulullah, engkau sudah nampak tua. Maka Rasulullah senyum. Dan Rasulullah kata apa? Wahai Abu Bakar, yang membuatkan aku beruban di kepala ini adalah surah Hud dan juga saudara-saudaranya. Surah Hud dan saudara-saudaranya. Apa maksud? Surah Hud dan saudaranya. Siapa saudara surah Hud? Surah Al-Waqi'ah, Surah An-Naba, Surah Al-Mursalat, Surah At-Takwir. Nih. Kenapa? Di dalam surah itu semuanya berbicara tentang kiamat, berbicara tentang neraka, berbicara tentang siksaan Allah kepada manusia. Maka Nabi saking takut memikirkan siapa? Memikirkan umat nanti macam mana umatku ni. Sampai baginda pun beruban, memikirkan bagaimana umatku nanti di akhir zaman ni. Nabi risaukan kita. Nah, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Sudah belum? Belum. Sunnah yang sekecil-kecil pun kita belum mampu buat, apatah lagi sunnah yang paling besar. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi ini terkenal dengan sifatnya yang apa sifat Rasulullah? Segala sifat baik itu ada pada Rasulullah SAW. Baginda seorang yang pemaaf. Sudahkah kita menjadi seorang yang pemaaf? Ini saya nak tanya ni. Di sini orang suka gaduh tak? Ada? Baik. Tak nak bertegur, ada? Ada? Siapa tunjukkan kepada saya? Biar saya ketuk dengan mic ni. Nabi sebut, ni contoh sunnah ya. Sunnah ni ikut tak kita? Nabi sebut, kalau seorang Muslim, dua Muslim ini berkelahi, Rasulullah kata boleh kalau nak Muslim nak berkelahi, tapi jangan sampai anda melebihi 3 hari tidak bertegur. Hari pertama gaduh, silakan. Hari kedua nak bertumbuk, silakan.
Hari ketiga nak berbunuh pun silakan. Tapi hari keempat harus berdamai. Kita buat nak? Jemaah desa Sungai Awan Kiri, kita buat nak? Buat. Kalau saya rasalah ya. Bukan sehari kita gaduh, bukan minggu kita bergaduh, bukan berbulan kita gaduh, malah bertahun kita bermusuhan, tak bertegur sapa. Betul? Ada tak pelakunya di sini? Gara-gara hal dunia, gara-gara hal benda kecil ni, gara-gara rebut harta warisan, malah dua adik-beradik tak nak bertegur sapa. Ada tak? Dua teman gara-gara bisnes rugi, malah teman ni disalahkan, tak nak bertegur siapa. Gara-gara hutang duit, tak nak lari seorang teman ni sekarang susah nak bayar. Seorang ni berhutang, seorang ni beri hutang, dua-dua tak nak bertegur siapa. Gara-gara dunia, gara-gara hal duniawi. Ada tak orang seperti itu? Maaf ya, ni saya sebut orang Malaysia mungkin. Orang Malaysia. Orang Malaysia kalau gaduh, maaf, saya sebutkan kepada anda. Kalau kami gaduh, kami akan suka sebut dua kalimat ni. Apa kalimat tu? Sampai kiamat aku tak mau maafkan kamu. Allah. Sampai kiamat. Sampai 7 keturunan saya tak mau cakap dengan awak. Masya Allah. Ada tak seperti itu di sini? Datang solat di Masjid Babul Ihsan. Dua ni. Datang solat ke Masjid Babul Ihsan. Berada di saf yang sama. Solat dengan imam yang sama. Setelah solat, salam pun tak mau. Langsung berpaling pulang. Ada tak orang seperti itu? Banyak nampaknya di sini. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata, seseorang itu tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Qati'un. Siapa? Pemutus. Siapa pemutus? Orang yang mutuskan tali silaturahim. Orang ni Nabi pasti jamin tak akan masuk surga. Ada tak pelaku di sini? Maka jemaah ingat, dua tali tak boleh putus. Apa tali itu? Yang pertama, tali silaturahim. Apa tali silaturahim? Yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan kita, yang berkaitan dengan hubungan nasab dengan kita, yang berkaitan dengan hubungan darah dengan kita. Orang tua, nenek, datuk, adik-beradik, kerabat. Ni tali silaturahim. Satu lagi tali silaturahmi, ataupun dalam bahasa Malaysia, tali ukhuwah, tali persaudaraan sesama Islam. Dua tali ini tak boleh putus. Sekarang saya tanya dengan jemaah, saya dengan anda tali apa? Saya dengan anda tali silaturahmi atau tali silaturahim? Kalau tali silaturahim memang bukan, hidung kita dah beda dah. Betul? Saya dengan ibu tali silaturahmi sesama Muslim, saudara seagama. Nah, dua tali ni tak boleh putus. Kenapa Pak Ustaz tak boleh putus? Tidak akan masuk syurga. Kenapa? Selama mana kita putuskan tali persaudaraan kita ni, maaf, amal kita akan tergantung di langit. Ibu solat, ibu puasa, ibu sedekah, semua amal tu akan tergantung di langit. Tidak akan sampai ke hadirat Allah, tidak akan dicatat dalam buku amalan. Sampai bila? Sampai kita menyambung semula tali silaturahim. Jadi kalau ni ada ibu-ibu suka sebut ni, bukan salah saya Pak Ustaz, betul tak? Bukan salah saya, dia yang zalim pada saya, dia yang aniaya saya, dia yang buat jahat pada saya, betul? Semua dia, anda tak bersalah. Ni, walaupun, maaf ya, walaupun orang itu bersalah, kita tak bersalah, tugas kita maafkan dia. Maafkan dia. Bisa atau tidak bisa? Bisa atau tak bisa? Ustaz, saya boleh maafkan dia, tapi saya tak boleh lupakan apa yang dia pernah buat pada saya. Itu dahsyat lagi tu. Itu penyakit hati, itu dah dendam, lagi tak boleh.
maafkan. Nih, kita umat siapa? Kita umat siapa? Apakah kita umat Bani Israel? Apakah kita umat Nasrani? Kita umat Rasulullah sahaja orang yang nak bunuh Nabi maafkan. Rasulullah sahaja orang yang letakkan kotoran di jalan Nabi ketika Nabi berjalan, letakkan najis, orang itu pun Nabi maafkan. Dan ada lagi orang lebih dahsyat, orang yang pernah ludahi wajah Rasulullah SAW pun Nabi maafkan. Apatah lagi kita. Betul? Ini sifat yang harus ada dalam diri kita. Maafkan orang, jangan simpan dalam hati. Makin kita simpan, makin sakit. Jangan ada SMS. Tahu SMS? Apa SMS? Bukan SMS HP, bukan. Bukan SMS ini, bukan dalam HP ini, bukan. SMS, apa tuh SMS? Sakit melihat senang. Sakit melihat orang senang. Senang melihat orang lain sakit. Ada tak orang seperti itu? Kalau musuh kita diberi nikmat, Allah kasih rezeki lebih lah pada dia, ataupun tetangga kita lah, daripada sama dengan kita pakai motor, tiba-tiba Allah kasih dia rezeki lebih, bisa beli mobil, kan? Terus apa kata kita? Ya Allah, kenapa jiran aku dapat, aku tak dapat? Kami sama-sama ngaji, kami sama-sama sholat. Nah nih, orang nih sakit melihat orang lain senang. Terus kalau musuh kita ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, gembira nak hati kita? Padam muka kata dia. Padam muka kau tu. Itulah kena tulang aku tu. Ada tak orang seperti itu? Nah, ni bahaya. Belum lagi disebut sebagai umat Rasulullah. Terus Rasulullah sifatnya pemurah. Dan tak ada orang yang lebih pemurah daripada Rasulullah. Apa yang Rasulullah ada, Rasulullah berikan kepada umat. Tak pernah Nabi simpan, apatah lagi di bulan Ramadan. Baginda itu sedekahnya seperti angin. Bagaimana baginda paling banyak bersedekah? Di bulan lain pun sedekah, tapi di bulan Ramadan makin banyak sedekahnya. Disebutkan suatu riwayat yang mana suatu hari Nabi baru pulang dari perang, bawa ganimah, harta rampasan perang. Nabi agihkan pada sahabat, berikan harta. Maka datang anak Rasulullah, siapa? Fatimah. Maka Fatimah ni ada keperluan. Sayyidina Ali nanya, wahai Fatimah, pergilah ke ayahmu Rasulullah. Engkau ni aku lihat kesian. Engkau ni nguruskan rumah sampai tangan kau tu apa? Sampai mengelupas, apa bahasa sini? Kerana banyak cuci piring apa semua tu sampai tangannya jadi kasar. Jadi mintalah kepada Rasulullah, orang gaji, minta hamba. Kerana Rasulullah tu ada bawa harta rampasan perang, pergilah kau minta. Maka berangkatlah Fatimah sampai ke rumah Rasulullah. Wahai ayahanda, saya ini ingin perlukan seorang pembantu rumah, berikanlah seorang hamba kalau ada. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, aku dah agihkan semua kepada sahabat-sahabat, aku tak ada siapa-siapa lagi ni, aku tak simpan apa-apa lagi ni. Maka dalam keadaan sedih ni, Fatimah nak pulang kerana tak dapat apa-apa. Tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah, wahai Fatimah, sini, maukah aku ajarkan kau satu amalan? Kalau kau amalkan ini, kau tidur, sebelum kau tidur kau amalkan amalan ini, nescaya kalau kau bangun esok pagi dalam keadaan yang segar, fresh untuk buat kerja rumah, engkau akan lebih kuat untuk buat kerja rumah. Maka Fatimah kata, ya Rasulullah, ajarkan, apakah amalan tu? Boleh tahu tak? Mau tahu tak? Apa amalan tu? Masya Allah, bukan bu. Itu dah sangat ke depan dah. Nabi sebut, wahai Fatimah, sebelum engkau tidur, baca 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar. Nescaya esok hari kau bangun dalam keadaan segar untuk kuat lebih melakukan kerja rumah. Nah, lihat, baginda tak punya apa-apa, tetap bersedekah. Kita suka sedekah tak? Suka tak kita sedekah?
Ni maaf, saya ada banyak pengalaman ni. Maaf, orang yang suka sedekah. Ibu-ibu boleh lihat bagaimana perangai jemaah laki-laki ketika solat Jumaat. Solat Jumaat. Solat Jumaat, bapa-bapa pergi solat Jumaat. Waktu solat, ada tak kotak infak bergerak? Ada tak? Ada. Bagaimana reaksi kita, respon kita? Maaf bu, banyak gaya-gaya bapak-bapak ketika kotak infak bergerak. Ada yang pura-pura zikir, ada yang pura-pura tidur. Kenapa? Supaya kotak infaknya itu lewat. Ada tak orang yang seperti itu? Bukan di kampung ni, mungkin di Malaysia kali orang seperti itu. Ada juga suatu hari ni, satu bapak ni, dia kotak infak lalu depannya. Apa dia buat? Dia pun senyum, mengalihkan ke sebelah. Maka bapak di sebelah nanya, Pak kenapa senyum? Senyum kan sedekah, saya sedekah lah ni. Ni orang yang kurang syauman, orang yang tak ada otak ni. Senyum bapak ni untuk apa? Paling penting kita nak sedekah, infak. Nah, orang yang suka berinfak, orang yang paling bagus, para sahabat itu luar biasa infaknya. Maka jemaah, ada satu kisah ni. Mau dengar tak? Kisah nyata. Ada satu anak muda ni ganteng, kaya lah, kan? Pakaiannya segak. Apa segak? Rapi, cantik, pakai gamis, pakai kopiah, pakai peci, pergi solat. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المسالك وحوال المعاني خص بصدع المسالك وحوال المعاني ملكوت في خلق سالك وعليه أنزل من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر وادخر آل المضار به على كل ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله